Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah seluruh makhluk adalah sifat Allah. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis komen tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat, atau ilmu hakikat, atau ilmu ma'rifat, atau ilmu ihsan, atau ilmu sir, atau ilmu martabat 7, atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sahabat sekalian, tajuk pada hari ini ialah seluruh makhluk adalah sifat-sifat Allah. Sebelum itu sahabat sekalian, kita lihat ayat Al-Quran di atas, iaitu surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, yakni sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Di dalam ayat Al-Quran ini untuk memberitahu bahawa seluruh makhluk itu adalah sifat-sifat Allah. Kalau kita lihat makhluk ataupun alam ini adalah merupakan tajalli ataupun penzohiran ataupun penjelmaan sifat-sifat Allah. Lihatlah di ayat berikut. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, yakni bijaksana dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Lihat ayat itu. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, yakni sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Maknanya di dalam ayat ini, dalam pandangan wahdatul wujud, dalam pandangan para ahli sufi, ahli tasawuf, mereka melihat alam ini adalah penjelmaan sifat-sifat Allah, penzohiran sifat-sifat Allah. Maka kalau dia lihat kejadian langit dan bumi itu adalah daripada cerah kepada kegelapan, ataupun daripada gelap kepada cahaya, yakni kamu perlu mengenal diri. Yakni bagi orang-orang yang tidak mengenal diri lagi, dia akan menangis. Sebab apa? Dia tidak dapat lagi cahaya itu, cahaya di dalam dirinya. Daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada siang kepada malam. Kita kena faham begitu. Dan dia melihat alam ini dan dia berzikir, iaitu mengingati. Mengingati ni berzikir hati. Mengingati di dalam hati, berzikir di dalam hati. Sebab itu jangan membuat fatwa bahawa zikir hati itu sesat. Ini masalah golongan-golongan Wahabi dan golongan-golongan ahli syariat yang buta hati dan majlis-majlis agama yang tidak mengaji ini. Dia buat fatwa macam-macam, maka di akhirat kelak dia akan potong lidahnya sendiri. Maka maksudnya mengingati Allah, mengingati tidak putus-putus, tak kira lah berbaring ke, mengiring ke, ataupun tidur ke. Ketika melihat alam itu, maka nampak Allah. Lihat alam itu, nampak sifat-sifat Allah itu. Penzohiran sifat-sifat Allah itu pada makhluk-makhluknya, pada alam ini. Itu kena faham pandangan wahdatul wujud itu. Jadi kena zikir hati, jangan putus. Kerana apa? Sesiapa yang ahli sufi ataupun wali Allah, dia melihat alam ini, dia rasa takut. Dia nampak sifat-sifat Allah itu.
Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata, telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bangun dalam keadaan takut akan berlakunya hari kiamat sehingga baginda tiba di masjid. Lalu baginda mendirikan solat yang paling panjang berdirinya, rukuknya dan sujudnya yang pernah aku lihat baginda lakukan di dalam solat. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda yang Allah hantar. Ia tidaklah berlaku kerana kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi Allah menghantarnya untuk menimbulkan rasa takut pada hambanya. Apabila kalian lihat ia berlaku, segeralah mencari perlindungan dengan mengingati Allah. Berdoalah kepadanya dan memohon keampunannya. Riwayat Muslim 912. Ini kena faham sahabat-sahabat sekalian. Nabi SAW bila gerhana matahari, beliau rasa takut. Kerana apa? Dia melihat gerhana matahari itu, melihat sifat-sifat Allah, iaitu sifat-sifat kebesaran Allah, sifat-sifat ya jalal, sifat-sifat ketinggian Allah pada gerhana matahari tersebut. Di sini kita faham. Ini sinilah pandangan wahdatul wujud. Jadi sesiapa yang membuang pandangan wahdatul wujud, maka orang itu telah tersesat. Kerana apa? Dalam hadis ini, Nabi bukan saja-saja dia solat sunat tu, dia kerana dia takut kepada Allah. Dia solat sunat gerhana matahari kerana dia takut kepada Allah, melalui dia lihat sifat-sifat Allah pada alam tersebut, pada matahari gerhana tersebut. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fusilat ayat 37, maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Yakni surah Al-Fusilat ayat 37. Di sini nak cakapnya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan bahawa dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang. Kamu lihatlah kekuasaannya di situ. Bagi orang yang tidak belajar, mana dia tengok malam dan siang, tak ada apa-apa baginya. Jadi tidak ada apa, tidak pernah melihat sifat-sifat Allah pada alam tersebut. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, maksudnya, ketika berlakunya gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengumuman telah dibuat untuk menunaikan solat jemaah. Riwayat Al-Bukhari 1045. Nak cakapnya, apabila gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi masjid dan buat pengumuman solat jemaah. Kerana apa? Nak ajar manusia ni. Rasulullah nak ajar manusia ni, nak ajar umatnya ni, supaya kamu lihatlah alam ini. Bukan solat saja-saja tu Nabi solat tu, kerana takut. Kamu lihatlah alam ini, lihat kekuasaan Allah, lihat kebesaran Allah, lihat ketinggian Allah, lihat sifat kekuasaan dan kebesaran Allah di situ. Bukan lihat saja-saja gerhana, siap teropong lagi tapi tak rasa apa-apa. Jadi orang-orang sufi, orang-orang ahli sufi, dia melihat gerhana, melihat alam ini, dia melihat sifat-sifat Allah. Di situlah dipanggil pandangan wahdatul wujud. Pandangan wahdatul wujud. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri, kenapa dia solat? Dia ajak umatnya solat gerhana, solat duha. Kerana dia lihat pada alam itu, pada solat duha itu, pada waktu duha, dia melihat sifat jamal Allah, sifat kecantikan Allah pada waktu duha itu. Dia nampak di situ. Pada alam itu ada sifat-sifat yang disandarkan kepada alam tersebut. Maka riwayat Al-Bukhari 1052 pula, maksudnya, maka berdirinya baginda dengan qiyam yang panjang, yakni panjangnya seperti seakan membaca surah Al-Baqarah. Nak cakapnya di sini dalam hadis riwayat Al-Bukhari 1052, baginda apabila gerhana matahari, baginda berasa takut dan baginda qiyam, berdiri itu panjang seperti seakan membaca surah Al-Baqarah. Kerana apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui melihat sifat-sifat Allah pada gerhana matahari tersebut. Dia takut sifat kebesaran Allah, kekuasaan Allah pada
sifat matahari tersebut. Sifat jalal, sifat kohar yang disandarkan kepada matahari tersebut. Jadi kita kalau melihat gerhana matahari ke, lihat langit ke, lihat alam waktu duha ke, lihat waktu petang tengah panas ke, kamu lihat adanya Allah di situ. Lihat bahawa sifat-sifat Allah yang disandarkan di situ. Di sinilah dipanggil pandangan wahdatul wujud. Kena faham betul-betul. Jadi bukan saya saja. Nabi SAW solat sunat. Apabila gerhana matahari solat sunat. Apabila waktu duha solat sunat. Kerana dia melihat sifat-sifat Allah di situ. Pada waktu duha dia lihat sifat jamal, sifat kecantikan Allah. Maka dia lihat cantiknya waktu duha itu. Maka dia melihat kecantikan Allah, sifat jamal di situ. Begitulah. Begitu juga solat sunat matahari. Maka sama juga sandaran pada bidadari yang dikatakan bidadari cantik telan air liur. Nampak air liurnya di tenggorokannya, di lehernya tu nampak air liur mengalir. Kerana apa? Itu adalah penzohiran, penjelmaan sifat-sifat cinta Allah kepada makhluknya. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada makhluknya, maka Tuhan nak tunjuk sifat cintanya kepada makhluknya, maka dia cipta matahari yang sangat cantik. Melalui sifat jamalnya, sifat kecantikannya, dia sandarkan kepada bidadari-bidadari tersebut. Itu perkara di akhirat. Kepercayaan kita di akhirat. Di dunia ini kita tidak nampak lagi, kecuali orang para nabi dan para wali Allah. Maka dia sudah nampak di dunia ini. Tetapi itulah dikatakan sifat jamal Allah, sifat cinta Allah. Kamu lihat bidadari itu adalah penzohiran cinta Allah sebenarnya. Bidadari itu adalah penzohiran cinta Allah kepada hambanya. Kalau orang yang nak dapat bidadari, kamu perlu dapatlah cinta Allah dulu. Bukan senang-senang kamu nak dapat bidadari kalau kamu tidak dapat cinta Allah. Kerana bidadari itu adalah penzohiran cinta Allah kepada makhluknya. Sebab itulah daripada sifat cinta Allah itu kepada makhluknya terjadilah penzohiran, penjelmaan bidadari tersebut. Jadi kalau kamu nak tengok kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kepadamu, maka kamu lihatlah pada bidadari tersebut. Kamu lihat bidadari tersebut, maka kamu ingatlah pada Allah. Kamu lihat bidadari tersebut, maka kamu ingatlah kepada Allah, cinta Allah kepada kamu. Di situ. Maksudnya, bukan saya saja Tuhan buat bidadari, cipta bidadari. Tuhan cipta bidadari yang cantik jelita, yang telah aliu nampak tu melalui sifat jamalnya, sifat cantiknya itu adalah untuk memberitahu kepada hamba-Nya bahawa aku sangat mencintai kamu. Jadi aku cipta penjelmaan sifat cintaku kepadamu melalui penjelmaan bidadari tersebut. Sama juga para malaikat. Para malaikat dicipta. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut nyawa manusia itu sendiri? Kenapa? Kerana Tuhan itu ialah zat. Tuhan itu ialah zat, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kena faham di situ. Jadi, apabila Tuhan ini zat, kita kena faham zat. Apabila zat dia tidak bertongkol seperti manusia, tapi dia yang cipta kita. Tuhan ini jenisnya zat. Apabila jenisnya zat, Tuhan cipta sifat-sifatnya melalui sifat untuk mengambil nyawa melalui malaikat. Penzohiran malaikat tersebut. Malaikat Israel dizahirkan melalui sifat dia maha mencabut nyawa. Tuhan maha mencabut nyawa seseorang. Kerana apa? Kenapa Tuhan tidak cabut sendiri? Hakikatnya malaikat yang cabut itu hakikatnya Allah yang cabut. Kerana apa? Tuhan yang zahirkan malaikat tersebut adalah penzohiran sifat-sifat Allah yang maha mencabut nyawa. Penzohiran sifat-sifat Allah yang maha mencabut nyawa. Kena faham di situ. Adakah malaikat itu Allah? Bukan, malaikat itu Allah. Malaikat itu hamba, makhluk. Tapi penzohiran sifatnya. Penzohiran sifat Allah yang maha mencabut nyawa. Sama juga malaikat yang menurunkan wahyu, Jibril. Adakah Allah tidak boleh turun sendiri? Tidak boleh, kerana Allah itu zat. Kita kena faham, Allah itu ialah zat.
Maka Tuhan penzohiran sifat-sifat yang maha menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maknanya malaikat Jibril itu diciptakan untuk memudahkan segala kerja urus pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kerana Tuhan ini zat. Tuhan ini jenisnya zat meliputi sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sekalian alam itu ialah meliputi di dalam dan meliputi di luar. Kena faham. Jadi malaikat itu adalah penzohiran, penjelmaan sifat-sifat Allah, segala sifat-sifat Allah itu. Maka malaikat Jibril itu adalah penzohiran sifat Allah yang maha menurunkan ilmu, maha menurunkan wahyu. Jadi kenapa malaikat yang turun? Kerana malaikat itu adalah penzohiran sifat-sifatnya. Sama juga malaikat Ridwan yang menjaga di dalam syurga. Kamu tengok malaikat Ridwan senyum saja masuk seperti orang jaga hotel. Itu menandakan sifat apa? Sifat apa? Kalau orang panggil sifat lemah lembut, ya latif, sifat al-latif, Allah Ta'ala sandar kepada malaikat Ridwan, maka kamu lihatlah malaikat Ridwan itu, nampaklah Allah di situ. Tapi bukan malaikat itu Allah, sifat-sifatnya itu. Sama juga malaikat-malaikat Zabaniyah yang menjaga pintu neraka. Kamu nampak sifat al-qahar, sifat garang Allah, sifat gangster Allah, sifat yang maha garang Allah, sifat kemarahan Allah, sifat al-qahar. Kamu tengok malaikat Zabaniyah itu, kamu lihatlah sifat al-qahar Allah di situ, sifat kemarahan Allah. Sebab itulah neraka itu bukan diciptakan sia-sia, tuan-tuan. Neraka itu adalah penzohiran bagi sifat al-qahar Allah. Kamu lihat neraka itu adalah penzohiran bagi sifat kemarahan Allah, kemarahan Allah, sifat al-qahar Allah. Sama juga syurga. Syurga itu adalah penzohiran sifat-sifat al-latif, sifat-sifat lemah lembut Allah. Maka kita tengok adanya malaikat Ridwan yang menjaga lemah lembut. Kamu lihatlah malaikat itu sifat al-latif Allah. Tapi bukan malaikat itu Allah, bukan. Itu makhluk. Kamu lihat pada dirinya itu ada sifat-sifat Allah. Kamu lihat pada syurganya Allah itu adanya sandaran sifat al-latif Allah dengan sifat lemah lembut Allah. Sifat pemurah Allah, ar-rahmat, ar-rahman, iaitu rahmat. Rahmat ni pemurah Allah. Maka dia bagi segala apa yang ada di dalam syurga. Kamu nak, dia bagi. Di situ kamu lihat sifat-sifat Allah di situ. Semua makhluk itu adalah tajalli sifat-sifat Allah sebenarnya. Sebab itu kalau kita diuji ke apakah, diuji orang benci ke, maka kamu lihatlah orang benci itu adalah sifat-sifat Allah untuk menguji kita. Ataupun mungkin kalau kita belum beramal, mungkin dosa kita terlalu banyak. Maka kemarahan Allah melalui sifat orang lain benci kepada kita. Kamu lihat orang benci kepada kita, orang buat macam-macam, orang tak suka kita disebabkan dosa-dosa kamu terlalu banyak, maka kamu lihat kemarahan Allah di situ. Seperti juga bala bencana yang berlaku di negara kita. Kamu lihat, gempa bumi. Kamu lihat puting beliung, gempa bumi, tsunami. Di situ kamu lihat kemarahan Allah, sifat-sifat kemarahan Allah atas dosa-dosa manusia di atas muka bumi, atau sesuatu kampung, atau sesuatu bandar. Dosa-dosa manusia yang terlalu banyak, yang terlalu mensyirikkan Allah, maka Tuhan zahirkan melalui bala. Kenapa Tuhan tidak zahirkan dirinya? Tidak boleh. Kerana orang yang dapat melihat zat Allah ini hanya para nabi, para wali, para rasul sahaja. Selain daripada itu tidak boleh. Kerana nikmat yang paling besar adalah melihat zat Allah. Kalau Tuhan zahirkan zatnya kepada manusia pada hari ini, hancur seluruhnya makhluk yang ada di muka bumi ini. Hancur, planet-planet pun hancur. Lepas tu para wali dengan para nabi jumpa Allah tu, para nabi dan para wali, para rasul itu dia jumpa Allah, dia hancur juga, hancur dalam pandangannya. Hancur dalam pandangannya. Kena faham betul-betul. Itu kena faham.
Kita kena mengaji tasawuf. Jadi seluruh makhluk ini adalah sifat-sifat yang ditajallikan pada makhluk tersebut. Allah tajallikan sifat-sifatnya itu supaya kita mengenal. Supaya kita mengenalnya, dirinya itu, mengenal zatnya itu. Dia tajallikan sifat-sifatnya dulu. Jadi melalui pandangan-pandangan wahdatul wujud. Sebab itu Nabi Muhammad apabila waktu pagi, waktu duha, dia lihat sifat jama' Allah, sifat kecantikan Allah, maka dia solatlah duha 12 rakaat. Begitu juga apabila gerhana matahari, dia merasa ketakutan. Dia lihat sifat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, maka dia takut, merasa takut, maka dia solat sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nabi Muhammad rasa takut. Apabila rasa takut, maka dia solat. Kerana apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya yang dia lihat itu. Jadi sahabat sekalian, semoga sahabat sekalian memahami pandangan wahdatul wujud ini supaya kalian semua dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dapat melihat sifat-sifat Allah itu, maka jauh lagi lah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan sandarkan seluruh makhluk ini adalah sifat-sifatnya. Jadi kita kena faham di situ. Tuhan nak zahirkan dirinya tidak boleh, maka hancurlah segala makhluk yang ada di muka bumi ini kalau Tuhan zahir. Di situ kena faham betul-betul. Jadi Tuhan zahirkan sifat-sifatnya melalui alam yang diciptanya itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.